Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan ahli majlis ilmi wal akhwat yang dihormati sekalian, satu berita yang saya nak wayak di sini. Giduk terbaca dalam berita lama dah, tapi baru baca dalam sekitar 2-3 minggu baru ni. Pada sekitar bulan 9 baru ni, bulan Kanya baru ni, Menteri Kesihatan mari di CS. Mari di CS. Kemudian dia buat satu iklan kata remaja di dalam 3 wilayah ni daripada umur 14 tahun sampai ke umur 24 lekat dadah sebanyak 200,000 orang. 200,000 orang. Hak saat ni 200 juta. 200 lah kita ni. 200 juta ke. Hak ni 200,000. 200,000 orang. Hak ni iklan ni yang saya rasa iklan resmi lah daripada pihak kerajaan tu, kerana panggil pihak Kementerian Kesihatan dah. Ada Menteri Wakil Keseluruhan masuk. Mereka cek di CA. Berita masih ada lagi dalam internet. Boleh kita pergi tengok. Berita tu baik dalam surat khabar tu pada masa tu hampir seluruh surat khabar lah. Thairatnya, Daily News tu baik belakang lagi lah ni. Ada lagi berita-berita tu. Cuma wallahualam, kita pergi duduk berita maklumat supaya ni kita tahu kedak. Saya gitu baca betul lagi duduk cari hayawacun ke apa semua, kita tengok hati. 200,000 orang. Kalaulah dalam 3 wilayah ni ada 200,000 buah rumah, maka satu rumah satu orang dah lah. Satu rumah satu orang dah. Umur daripada umur 14 sampai ke 25, tak lebih kurang gitulah, 24-25 tahun. Dan sebelum daripada tu, kalau kita ingat semua, pihak Culara Menteri sebelum pada dia jatuh sakit lah ni segala sikit dah. Sebelum pada dia sakit dan baru-baru dia boleh jawatan Culara Menteri itu, Datuk Aziz Petak Kumpul, dia mari ziarah di wilayah Nara Tiwat pada masa tu dulu. Saya terlupa dah tepat berapa, tapi dia pernah pergi ziarah di Majlis Islam di Menara setelah pada dia tu dilantik sebagai Culara Menteri. Dia beri maklumat keterangan dan beri maklumat kepada pemberita-pemberita, kata yawacon ataupun remaja di wilayah Menara orang panggil duduk terjebak di dalam isu apa dia dadah ni, kes dadah ni sebanyak 80%. Yawacon. Tit yasiptit dalam cawak Nara saja ni, tit yasiptit praman 80%. Maknanya dalam 100 orang tu, kalau kita temu ke 20 orang gitu ya lah hak molek-molek. Hak molek sikit. Lepas tu 80 lagi tu hak tak ada otak belaka, molek yazubillah. Tak ada otak. Apabila tak ada otak, tak ada agama dah lah bagi dia. Tak kena semaya, tak kena bayar dah zaman ni. Habis akal. Rufi'al qalam an thalas. Maknanya diangkatkan qalam malaikat. Tidak tertulis 3 perkara, tak itu ke? Salah satunya ialah orang gila. Siapakah dia tu berakal? Hatta yafiq. Budak siapakah dia balik? Orang tidur siapakah dia? Orang terlupa siapakah dia ingat? Dan sebagainya. 3. Jadi, learning usaha-usaha nak menghilangkan otak anak-anak dan remaja kita melalui dadah ini. Kalaulah 200,000 angka ini, wallahualam, hak tu kita nak nafi pun tak boleh. Kita nak kata tak boleh pun tak kena juga. Sebab kalau kita nak participate akon ni, kita kena buat kajian semula pula.
kita kena wari wicai pula mari top tu. Dah menteri kat Suang Satra Suk saat ni kata bukan 200,000, 180 ya. Tu tak apa. Tu kita kena cari wicai. Tapi hak ni dia buat tubik wicai dah lah cara dia 200,000. Dalam 3 wilayah dan di peringkat Nara ni apa dia Jawacon 80%. Dia tak ada tubik hak tanding jalan. Mungkin lebih kurang ya. Lebih kurang. Jawacon kita. Ini di antara kezaliman saya rasa semua pihak. Bukan kita nak pergi menuding jari kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Kata demo tu zalim, cak tu zalim, cak koko, cak hijau, cak kuning, apa semua zalim, merah, hijau, apa semua zalim. Saya rasa satu hukum yang terlalu cepat. Dan orang panggil hukum yang orang panggil ada juga asas tetapi tidak boleh nak ukar masalah. Kalaulah kita hanya menuding jari kepada faktor luar, kepada orang luar. Dia kata kan long thot, kanเอาผิดด้วยปัจจัยภายนอก faktor luar ni dia panggil เป็นอารยธรรมของคนที่อ่อนแอ Mana-mana saja kerugian, fasalnya kita, keruntuhan kita, kalau kita hanya semata-mata duduk menyalahkan kepada orang luar, selama itulah kita tidak pandai, tak boleh nak ubah, tak boleh nak baiki dan tak boleh nak bangkit. Dan itu di antara kebudayaan orang lemah. Kita duk menyalahkan orang. Duk menyalahkan orang tu di antara budaya orang lemah. Ikut gapo pun. Bakpo tak ngaji, bakpo jatuh ni. Bakpo mereka tak molek. Oh kok tu kok ning acan tak molek ngajar. Tu maknanya kalau kita dengar anak-anak kita duduk tuduh kepada pacai no, unsur-unsur luar, mana anak kita tak sungguh lagi tu. Bakpo demo tak kerja, bakpo jadi tak boleh susah cari makan. Oh payah kok tu kok ni, berdalih kok tu, dalih kok luar. Tak cuba nak bangkit diri dan tak cuba nak wipat tu eng. Tak cuba untuk nak kritik pribadi. Orang panggil kritik dalam pacai painai. Hak ni hak besar. Apa saja kemunduran, apa saja penderitaan yang berlaku dalam bentuk pribadi ataupun masyarakat, kita terlebih dahulu menyalahkan diri kita dulu. Hak tu baru ada jalan untuk kita nak baiki. Salahkan diri sendiri. Ha anaza aku. Kalau kita balik baik pun, balik molek pun tak apa. Kata kita kena bangga dengan pongan kita. Kita kena berterima kasih dengan pongan kita. Tak say nak berbangga dengan pongan orang lain. Misalnya. Lagu tu juga kalau balik molek. Kalau balik tak molek pun, kita sendiri yang menjadi punca utama. Walaupun saya tidak menafikan kata punca-punca luar tu ada. Unsur-unsur luar tu masih bergiat. Untuk nak menjadikan masyarakat 3 wilayah ini sebagai masyarakat yang masyarakat sampah. Apa dia? Dia panggil sangkom kaya. Manusia yang tidak ada otak lagi. Ada di sana usaha-usaha. Semoga Allah SWT orang panggil membinasakan segala perancangan ini. Tapi nak ayat kata, kita ni duduk buat apa? Di mana kita? Penyakit ni dia perangai dia dah. Terbaik penyakit. Dia kena ada semua. Kita menyawa pada penyakit. Kita pergi minum air, pergi makan nasi, makan tepung. Penyakit belaka ni masuk dalam tubuh kita. Tapi kenapa tubuh kita tidak jadi penyakit? Kerana dalam tubuh kita dia panggil ada antibody, ada pum tantan yang kuat. Yang boleh mematikan penyakit-penyakit yang masuk. Tak itu kan? Tapi sekarang ni masyarakat kita seolah-olah satu jisim, satu manusia yang tidak ada daya
ketahanan lagi. Kita tidak ada pemtantan lagi. Penyakit masuk, penyakit semua masuk kena, penyakit tu kena, penyakit macam-macam kena berlaku. Sebab tu kita telah pun menjadi masyarakat yang berpenyakit kerana masyarakat yang tidak ada pemtantan. Masuk dalam kampung, ikut segala penyakit masuk dalam kampung, timur belakang kampung tu kerana kampung tu tidak ada pemtantan. Masuknya dalam sebuah keluarga, masuknya dalam pribadi kerana kita di antara keluarga dan pribadi yang tidak ada antibody. Saya rasa ini di antara kezaliman yang paling hebat sekali, yang paling kata kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ibu-ibu bapa yang berbangga dengan anak duduk rebuh air, rebuh gapo semua macam-macam. Mak pak sendiri dia duduk tolong berdalih dan duduk tolong susu. Kalau tak rebuh dalam rumah, anak kawan dia duduk rebuh tempat lain. Sebab tu rebuh sendiri. Ada. Lepas tu kalau rebuh sendiri, anak kita boleh jual pula bubuh ke apa semua, lebih baik pada dia hidup curi tu. Wah, boleh juga sekut 2 sehari-sehari. Nak beli tuak lah ni, tepi-tepi jalan raya ada main dia mau duduk peringat dah, kata peringat molek. Dalam tuak. Dalam tong tuak tu, Wallahualam. Ni ada orang main duduk cerita kepada saya. Salah ambil, dia duduk ambil air dia tu, bukan air tuak dah. Tepat. Setengah-setengah tempat, setengah-setengah masjid, Tok Imam tak berani lagi kecek berkhutbah tajuk dadah. Tak berani. Hak ni saya beri penegasan sendiri. Tak ada ambil dia orang lain, ambil saya. Ada dah sebuah masjid. Yang saya tahu sama sebuah masjid. Dalam 3 wilayah. Tok Imam kecek hadadah, kecek hadau ketong, kecek cara apa dia tu utama daun ketong lah. Turun tangga tu ada dah wairu umur 14 15. Mai duduk tanya, Tok Imam ambil dalim mana? Tok Imam ambil dalim mana? Kata tak molek, kata haram, apa dia daun ketong. Tanya dengan nada suara dan mata yang kerah, yang menyebabkan Tok Imam tak berani dah nak apa dia baca khutbah minggu depan. Di mana tanggungjawab? Ni ainal mas'uliyah. Di mana orang panggil prene ibu bapa hak mula-mula. Kita jangan menyalahkan orang lain. Jangan menudingkan jari kepada tok guru, kepada ustaz, kepada sekolah, obata, tok lebar, sedadu polis ke apa semua. Jangan menyalah. Tanya diri sendiri. Bapa kita boleh lelak kita lalu. Saya kata zalim ibu bapa sekarang lah ni, dan cukuplah untuk kita nak kata ibu bapa tu zalim sekiranya dia tahu kata anak dia tu isap rokok ataupun duk main daun ketang, tapi dia tidak berusaha untuk nak hapus anak dia. Mak pak tu zalim. Kalau kampung tu pun kampung zalim. Kalau masyarakat, kalau cangwak tu pun cangwak zalim. Allah, dalam bab ni kita zalim setiap cangwak. Atau lagu mana? Risuah habis setiap cangwak dah. Kalau tak ambil duit bodoh 500 kok 1000 kok. Tak ada. Risuah. Dok biar makan duit bunga, macam-macam segala bentuk. Makan duit bunga habis dah. Kalau kita nak kita tengok hak negatif lah dah. Tu nak tengok negatif. Sampai ke peringkat masyarakat kita sekarang lah ni ada yang berani pergi duduk apa dia mencela orang alim, mencela ulama, mencela sahabat. Ada dah peringkat pergi duduk cela sahabat. Abu Bakar pergi duduk laknat Abu Bakar dalam semaya, laknat Umar radhiyallahu anhu dalam semaya. Nampak dah, timur dah. Nah, dia duduk laknat orang-orang dulu dan sebagainya, terutama para sahabat. Berlakunya kes-kes maksiat banyak. Perzinaan, tak tahu kata mari di mana dah, pergi sore kelik 2-3, nikah macam-macam, mak pak tak tahu. Ada di sekolah-sekolah, universiti, dia mau menikah sendiri dah. Dia mau menikah sendiri.
Nikah janji 3 tahun, 4 tahun. Baru sudah tu, tang kon tang yak jai. Mak pak tak tahu. Banyak kes-kes ini berlaku dalam masyarakat kita. Jadi, apabila berlakunya kezaliman seperti ini, hak ni lah kata kita takut datangnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah cukup tahun-tahun baru ni tu datangnya alamat-alamat mari sesebuah kampung, mari duduk peracur, mari duduk siapa ke supaya kemak dah. Setengah-setengah kampung baru ni tak itu. Setengah-setengah kampung supaya kemak dah. Gelak gelita dengan ribut, dengan anginnya, dengan api padai mati habis tak tahu gelak. Selerok tabuk habis air mari duduk serai dalam rumah-rumah. Macam-macam supaya kemak dah. Baru ni. Dan kita juga sedang berada dalam kegawatan yang cukup mengerikan. Tak ada keselamatan dah lah ni. Siapa kau perekat kata, kita berada dalam satu masa seperti mana yang disebut dalam hadis, kata selagi akan berlaku kepada umatku pada satu zaman di mana orang bunuh dia tak tahu kata bunuh apa. Dan orang kena bunuh dia pun tak tahu apa kih gapo yang kena bunuh. Siapa kau perekat tu? La ya'rif, la yadri. Orang bunuh pun dia bunuh dia tu apa, dan orang kena bunuh pun dia kena bunuh buku gapo dia tak tahu. Saya rasa cukup tepat hadis ini berlaku dalam kawasan kita, dalam masyarakat kita. Tak serupa dengan orang panggil apa dia maksiat lain, nauzubillah min zalik. Nah, berlakunya penentangan sunnah secara terang-terang misalnya. Nah, toksik kepada sunnah. Nah, apabila datangnya ajaran-ajaran Allah, mereka itu berpaling tadah, adanya berlakunya penghinaan terhadap agama. Nah, melalui apa dia? Melalui macam-macam kata-kata. Nah, banyak. Jadi, benda-benda lagu tu tanggungjawab. Nah, tanggungjawab daripada pemimpin-pemimpin sendiri, terutamanya mak pak lah di hari ni. Ibu bapa sendiri. Siapa lagi yang lebih zalim, lebih daripada ibu bapa yang tidak tunai tanggungjawab dia selaku ibu bapa? Siapa lagi lebih zalim? Walaupun dia tu duduk mengajar orang habis sutai dunia, sutai negeri. Dia duduk mengajar orang masuk Islam, dia duduk berdakwah misalnya. Tapi kalaulah dia cuai dalam masalah peribadi, sedikit pun dia tak boleh lari daripada amanah ini, dan dia akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya rasa siapa masa untuk kita ni learning tu, kalau ada siapa ke peringkat keluarga kita, masyarakat kita, siapa ke peringkat ni, kita kena lah habis lah kerja kita. Kena mari tengok ni, hak tarbiyah, hak taklim, pengajian, dan kita kena kecek acak-acak kali dalam bentuk ini. Sebab dalam masyarakat tu tak ada siapa nak boleh kecek dah kerana. Kalaulah member tak boleh nak kecek dah, dalam masjid tak boleh nak kecek dah, dan pihak-pihak oboto, pihak-pihak apa dia, pihak kerajaan apa semua pun tak tahu kata nak jadi hak siapa dah lah ni. Tak tahu kata nak jadi tokai sendiri dah kerana. Wallahu a'lam. Setengah-setengah tepat. Kita sendiri yang membunuh anak bangsa kita sendiri. Tu saya nak seru juga kepada pemimpin-pemimpin yang hanya orang panggil duduk tengok kepada keuntungan siki siapa kos juta 2 juta pun. Kita kena tengok fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Mung tengoklah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Kita kena tengok situ. Daripada asal lagi, daripada Quran lagi. Mati molek kedak dia mati. Daripada sejarah nada Quran lagi, siapakah hari ini kita boleh tengok, kita boleh tuntun, dan kita boleh dengar berita-berita bagaimana orang zalim. 42 tahun duduk meretah negeri. Dalam sutai negeri itu anak cucu dia belaka duduk meretah. Tapi kesudahan dia lagu mana? Subhanallah. Tu tengok. Ada dengan kereta gebar, ada dengan bong, ada dengan peluru, ada dengan kuasa, macam-macam. Siapakah orang duduk anggap dia terjadi Tuhan dah dalam negeri dia. Tapi kesudahan
Siapakah dia berani mari duduk tuduh rakyat supa dengan tikus? Jirzan, haula'i jirzan. Pok-pok nama tu tikus ya. Duduk nyuri barang-barang. Duduk caci maki kepada apa dia rakyat-rakyat dia. Akhirnya dia sendiri mati supaya tikus. Na'udzubillah min zalik. Dia sendiri mati supaya tikus. Orang duduk igak dia duduk temung dalam apa dia terowong. Dalam thor nam duduk nusuk situ supaya tikus. Sebelum pada tu pun duduk tidur dalam rumah yang tidak ada api dalam air supaya tidur dalam lubang tu dah. Wala'iyazbillah. Ini adalah pemimpin. Ini adalah pemimpin hak telah ayat panggil fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Habis lakon dah. Habis cerita dah lah. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Habis lakon. Jadi kita nak suk lakon lagu mana? Subhanallah. Dalam sepotong hadis Nabi ada satu hari itu mayat jalan di apa dia? Diusung mayat di tepi masjid. Nabi kata mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi kata ke mayat itu. Mustarih maknanya orang berehat. Mustarahun minhu maknanya orang lain berehat kerana dia. Sahabat tanya, mal mustarih wa mal mustarahu minhu? Ya Rasulullah. Gapo dia hak mudah kata tu? Gapo dia mustarih orang berehat dan gapo dia orang yang orang lain tupai berehat dengan sebab dia? Apa maksud ni? Nabi kata al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa azaha ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hamba mukmin apabila dia mati, dia dapat berehat daripada kesusahan dunia dan segala apa yang menyakiti dia di atas dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang mukmin mati, dia boleh berehat dah lah. Tak mati tak boleh berehat. Gi kok tu, gi kok ni macam-macam tak berehat orang mukmin. Selagi mana dia ada hidup, dia penat, letih, susah. Nah, dengan orang panggil kerenah-kerenah rakyat, orang duduk tuduh dia macam-macam, orang duduk kata ke dia macam-macam, letih duduk khidmat lagi, letih duduk berdakwah, macam-macam nasabid dunia. Tapi apabila dia mati, maka dia boleh berehat ila rahmatillah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Wal abdul fajir, tetapi hamba yang jahat, yang ngaruk ni, yang zalim ni, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Negeri-negeri, kampung-kampung dan rakyat-rakyat semua, siapa kau benatai-benatai dan pokok kayu boleh tupai berehat dengan sebab yang mati. Tu. Boleh long ok แผ่นดินนี่สูงขึ้น dengan sebab dia mati. Kita nak mana? Kita nak mana, kita sendiri yang pilih. Kita nak cari al-abdul mu'min ataupun al-abdul fajir. Kita nak jadi mustarih ataupun mustarahun minhu. Ada setengah kampung ni, dia tu mati tu orang mujur setengah kampung ada. Dia tu mati orang mujur sute negeri. Ada siapa kau perangkat, dia tu mati orang mujur habis sute dunia. Wala'iyazbillah. Mujur habis sute dunia. Subhanallah. Kita nak lagu mana? Jadi, inilah kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita nak supaya hidup kita, kuasa kita, jawatan kita gunakanlah untuk panggil kebangkitan al-Islam, untuk membantu masyarakat Islam dan Muslimin, dan janganlah menyebabkan dengan jawatan kita, kerja-kerja kita tu membuatkan kita itu mendapat laknat dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tamu Ustaz yang tak ada ilmu ya. Jadi alhamdulillah
iaitu kita akan mengadakan tambah apa ni qiyamul lail kita hak bulan ni. Setiap hari Jumaat akhir